Ada sesuatu yang tidak kena di sini. Segala-galanya terasa salah. Awal tahun 2024, di dalam gerabak kereta api ETS, Electric Train Service, yang meluncur laju merentasi keindahan desa di utara Malaysia, seorang jurutera Perancis sedang bermonolog dengan penuh keresahan. Dia adalah Jean-Luc Dubois, seorang pakar dari Grup Medical de Lyon, sebuah konglomerat perubatan terkemuka di Perancis. Sebagai seorang elit yang menilai segala-galanya berdasarkan data logik dan ketepatan Cartesian, apa yang terpampang di hadapan matanya kini adalah sesuatu yang sukar dipercayai. Isteri tercintanya tiba-tiba rebah tidak sedarkan diri di atas lantai gerabak. Di dalam kereta api yang hanya mempunyai beberapa gerabak dan dikelilingi oleh penumpang yang bertutur dalam bahasa yang tidak difahaminya, situasi itu sepatutnya mengundang keputusasaan. Namun apa yang benar-benar membuatkan Jean-Luc berasa seram sejuk bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan reaksi para penumpang Malaysia di sekelilingnya. Tiada siapa yang menjerit, tiada siapa yang panik. Mereka hanya merenung dengan tenang. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di sini? Mari kita selidiki kisah Jean-Luc Dubois ini. Jean-Luc adalah seorang jurutera mekanikal, ketepatan yang berpangkalan di Lyon. Baginya dunia ini terbina daripada data logik dan rationality. Hampir tiada ruang untuk emosi atau kebetulan yang tidak menentu. Semua fenomena mesti mempunyai penjelasan yang logik, itulah pegangan hidupnya. Pada tahun 2024, Jean-Luc membawa istrinya Claire dan anak lelaki mereka yang berusia 11 tahun Leo ke Malaysia. Tujuan perjalanan ini bukanlah semata-mata untuk melancong. Komponen injap kawalan ketepatan jantung kepada mesin MRI terbaru yang sedang dibangunkannya dikhabarkan dihasilkan oleh sebuah kilang di kawasan luar bandar di utara semenanjung Malaysia. Fakta ini sukar ditelannya. Bajet pembangunan kami mungkin lebih tinggi daripada pendapatan tahunan kilang ini, fikir Jean-Luc. Dia telah berulang kali menganalisis data, tetapi tidak kira bagaimana dia mengiranya dia tidak dapat memahami. Pemboleh ubah mana yang kita terlepas pandang. Untuk merungkai misteri ini, dia menjejakkan kaki ke tanah Malaysia. Ketika ini, keluarga Dubois sedang menaiki kereta api ETS yang bergerak melalui lanskap hijau yang memukau di antara negeri Perak dan Kedah. Di luar tingkap sawah padi yang menguning dan kampung-kampung tradisi terbentang luas sejauh mata memandang. Wah, macam dalam lukisan, bisik Claire lembut kepada Leo. Namun pandangan Jean-Luc menembusi keindahan itu dan melihat perkara lain. Kawasan luar bandar Malaysia, sistem pengangkutan yang kelihatan santai, populasi yang tidak padat. Kepalanya penuh dengan data dan laporan. Bagaimana mungkin tempat seperti ini mampu menghasilkan komponen ketepatan bertaraf dunia? Di bandar asal Jean-Luc, teknologi canggih lahir dari kilang-kilang gergasi di zon metropolitan Toulouse, Stuttgart atau Lyon, di mana modal besar, peralatan terkini dan bakat terbaik berkumpul. Tetapi pedalaman Malaysia ini, ia sangat berbeza. Papa masih memikirkan tentang kerja, katanya Leo, dengan wajah bosan, menjenguk wajah Jean-Luc. Bukanlah, cuma rasa teknologi Malaysia ini kadang-kadang sangat misteri. Jawab Jean-Luc, walaupun hatinya memikirkan perkara lain. Tempat ini ada yang tidak kena. Sistem pengangkutan awam di kawasan desa yang mustahil menjana keuntungan besar. Dia memandang sekeliling gerabak. Para pelajar sekolah menengah yang memakai uniform sekolah yang kemas, warga emas yang pulang dari pasar pagi dan pekerja kilang yang memakai baju korporat. Setiap orang kelihatan begitu tenang dan berpuas hati terbuai oleh hayunan lembut kereta api. Tidak logik. Laluan seperti ini di Perancis atau Eropah pasti sudah dikaji semula keberuntungannya karena prinsip pasaran yang menentukan segala-galanya. Tetapi di sini berbeza. Seolah-olah ada satu lagi sistem nilai yang sedang beroperasi. Tepat pada masa itu, sayang, suara Claire di sebelahnya kedengaran lemah dan terputus-putus. Apabila Jean-Luc menoleh, wajah istrinya pucat lesi dan badannya dibasahi peluh sejuk. Claire awak. Oke. Sebaik sahaja Jean-Luc memegang bahunya, tubuh Claire terkulai layu seperti boneka yang putus, talinya jatuh perlahan dari pelukannya dan terbaring di atas lantai gerabak. Mama-mama, jeritan Leo memecahkan kesunyian gerabak yang dingin itu. Fikiran Jean-Luc menjadi kosong. Sebagai seorang jurutera yang sentiasa tenang dan rasional, otaknya seakan-akan berhenti berfungsi. Hanya ketakutan purba sebagai seorang suami dan bapa yang mencengkam hatinya. Sesiapa, tolong istri saya, jeritnya dalam bahasa Inggris yang bercampur lohat Perancis yang pekat. Namun apa yang menjerumuskan Jean-Luc ke dalam jurang keputusasaan bukanlah fakta istrinya rebah, tetapi reaksi penumpang Malaysia yang terlalu aneh itu.
Pelajar sekolah makcik-makcik dan pakcik kilang itu tiada siapa yang menjerit, tiada siapa yang berlari meluru, tiada siapa yang panik. Seolah-olah masa terhenti, semua orang hanya memandang Jean-Luc dan Claire yang terbaring dengan senyap. Peluh sejuk mengalir di belakang Jean-Luc. Kesunyian apa ini? Adakah ini sikap tidak peduli, apathy, pengalaman di barat, melintas di pikirannya. Jika perkara yang sama berlaku di Metro Paris, pasti akan ada jeritan kekecohan, dan pastinya seseorang akan mengeluarkan telepon pintar untuk merakam. Tetapi di sini berbeza. Kesunyian mereka seperti tembok tebal yang mengasingkan keluarga Dubois. Tepat ketika keputusasaan hampir menguasai hatinya, kesunyian itu dipecahkan oleh seorang pelajar lelaki sekolah menengah. Dia bangun dari tempat duduknya dengan perlahan tanpa bertentang mata dengan Jean-Luc, tetapi melangkah dengan yakin menuju ke butang interkom kecemasan di sudut gerabak. Jean-Luc tidak faham niatnya dan hanya merasa bingung. Pelajar itu berdiri di hadapan butang tersebut dan bercakap dengan suara yang tenang, namun jelas kepada konduktor tuan, ada kecemasan. Seorang penumpang pengsan. Suara itu membuatkan udara di dalam gerabak bergetar sedikit. Itu adalah permulaan kepada sebuah simfoni kerjasama yang sukar dipercayai. Fikiran Jean-Luc masih dikuasai oleh norma barat. Butang kecemasan. Apa gunanya? Walaupun konduktor datang, bahasa pun mungkin tidak sama. Apa yang boleh mereka buat? Di Perancis atau Amerika, dalam situasi kecemasan begini, perkara pertama yang difikirkan adalah liability dan risiko saman. Orang ramai takut untuk bertindak sembarangan kerana bimbang didakwa, kemudian hari lebih rela menunggu pakar tiba. Namun suasana di dalam gerabak mula berubah dengan senyap, tetapi pasti menghancurkan prasangka Jean-Luc. Allah, kenapa ni yang pertama bersuara adalah seorang makcik mungkin berusia 60 kotaan yang memeluk beg barangannya. Dengan tenang dia mengeluarkan sapu tangan dari begnya, membasahinya sedikit dengan air mineral dari botolnya, dan dengan lembut meletakkannya di dahi Claire. Tak apa, jangan risau ya, katanya perlahan. Walaupun Jean-Luc tidak memahami bahasa Melayu, sentuhan lembut dan pandangan mata wanita itu, yang seperti memujuk cucu sendiri, memberikan kehangatan yang melebihi sebarang kata-kata. Seterusnya, seorang lelaki pertengahan umur yang memakai uniform kilang bangun tanpa suara. Dia membuka sedikit tingkap berdekatan untuk melancarkan aliran udara, kemudian menghulurkan botol air sejuk yang baru dibelinya kepada makcik tadi. Guna yang ni lebih sejuk sikit. Apa yang mengejutkan adalah tiada sebarang perbincangan antara mereka. Malah pandangan mata pun hampir tidak bertaut, tetapi mereka bergerak seperti pasukan yang telah bekerja sama bertahun-tahun, memahami peranan masing-masing dalam sekelip mata, dan mengambil tindakan yang paling berkesan secara semula jadi. Jean-Luc tergamam menyaksikan pemandangan ini. Tiada komander di sini, tetapi kerjasama ini begitu sempurna. Ketika itu seorang pegawai kereta api konduktor ETS tiba dengan tenang di sisi mereka. "Sir, are you okay?" Di luar jangkaan pegawai itu bertutur dalam bahasa Inggris yang sangat fasih dan profesional, "Istri saya." Tiba-tiba tak sedarkan diri, jelas Jean-Luc dengan suara bergetar. Konduktor itu mengangguk tenang dan bertindak pantas. Dia memeriksa pernafasan dan nadi Claire, kemudian melutut dan berkata kepada Jean-Luc, "Sila bertenang, encik. Saya terlatih dalam pertolongan cemas. Stesen seterusnya ialah stesen Sungai Petani. Saya sudah hubungi stesen untuk sediakan ambulans dan pasukan paramedik. Kami juga ada ID defibrillator luaran otomatik jika perlu." Perkataan ID mengejutkan Jean-Luc. Dia pernah membaca bahawa Malaysia sedang meningkatkan fasiliti perubatan awamnya, tetapi dia menyangka itu hanya di Kuala Lumpur. Tidak disangka stesen di laluan utara sebegini pun bersiap siaga. Konduktor itu menggunakan radio, tangannya melapor dengan nada tenang dan tepat. "Di sini ETS Gold arah utara. Penumpang wanita asing anggaran umur 40-an tidak sedarkan diri. Mohon bantuan di platform." Mendengar laporan itu, Jean-Luc sebagai seorang jurutera berasa amat kagum. Ini bukan sekadar sifat ramah mesra atau tindakan spontan semata-mata. Pendidikan, infrastruktur dan kaki tangan yang terlatih semuanya bergabung secara organik membentuk satu sistem penyelamatan nyawa yang sangat maju dan menakutkan kecekapannya. Di kawasan luar bandar Perancis atau Amerika, menunggu ambulans lebih 30 menit bukanlah perkara asing dan bil yang menyusul mungkin mencecah ribuan euro. Tetapi apa yang berlaku di sini telah menunggang terbalikan persepsinya. Jean-Luc memandang ke arah pelajar sekolah yang bertindak mula-mula tadi. Pelajar itu menjawab dengan malu-malu apabila perasan dia diperhatikan cikgu PBSM Persatuan Bulan Sabit Merah, kat sekolah ajar cara nak respon masa macam ni. Kata-kata itu diucapkan seolah-olah ia perkara biasa.
Jean-Luc berasa dia akhirnya berdiri di pintu masuk untuk memahami misteri kekuatan teknologi Malaysia yang ingin diselidikinya. Kereta api tidak memperlahankan kelajuan, terus meluncur ke stesen seterusnya. Penumpang lain tidak merungut atau bising, mereka hanya memerhatikan Claire dari jauh dengan pandangan menjaga. Jean-Luc akhirnya sadar bahwa kesunyian yang disangkanya sikap tidak peduli tadi sebenarnya adalah ruang yang penuh dengan kepercayaan, adab dan keprihatinan yang sangat matang. Tiba di stesen Sungai Petani, pengumuman bergema. Kereta api perlahan-lahan masuk ke platform. Jean-Luc memandang keluar tingkap. Di sana sudah kelihatan beberapa pegawai stesen dan sebuah ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berwarna putih yang bersedia lengkap dengan pasukan paramedik. Kepantasan itu bukan lagi mengejutkan, tetapi menimbulkan rasa hormat. Sebaik sahaja kereta api berhenti, pasukan paramedik dan pegawai stesen bergerak seperti rakan sekerja yang sudah lama kenal. Tanpa banyak bicara, mereka mengangkat Claire ke atas usungan dengan kerjasama yang sempurna dan membawanya ke ambulans. Melihat pergerakan yang sangat lancar itu, Jean-Luc hanya mampu terpaku. Setelah Claire dimasukkan ke dalam ambulans, seorang petugas mengajak Jean-Luc, "Encik, sila naik sekali." Tiba-tiba seorang ketua stesen yang berpengalaman menghampiri petugas ambulans dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, hospital besar agak jauh sikit dari sini, dalam trafik sekarang. Tapi di simpang depan sana ada klinik Dr. Lim. Keadaan puan nampak stabil, mungkin ke sana lebih cepat untuk rawatan awal." Mendengar ini, logik barat Jean-Luc kembali menyambar fikirannya. Apa yang kamu cakapkan? Mengabaikan prosedur standar dan menukar lokasi sesuka hati. Siapa yang akan bertanggung jawab jika berlaku apa-apa? Di Perancis protokol adalah Tuhan. Mengubah haluan bermakna risiko undang-undang. Namun ketua pasukan paramedik itu mendengar saranan ketua stesen dengan serius, lalu berpaling kepada Jean-Luc. "Kami berpendapat istri Encik mungkin mengalami dehidrasi teruk dan keletihan haba. Seperti kata Tuan stesen klinik Dr. Lim, ada fasiliti lengkap untuk drip air IV. Itu mungkin cara terpantas dan kurang membebankan tubuh istri Encik berbanding perjalanan jauh ke hospital besar. Bagaimana pendapat Encik?" Fikiran Jean-Luc tidak dapat mengejar situasi ini. Pasukan perubatan menerima cadangan pegawai stesen, malah menyerahkan keputusan akhir kepada keluarga pesakit. Di negara barat yang mementingkan pembahagian kuasa dan autoriti mutlak, ini adalah pemandangan yang mustahil. Mereka tidak mendahulukan peraturan atau ego jabatan. Setiap orang di situ sedang memikirkan dan melaksanakan satu perkara. Apa pilihan terbaik untuk pesakit ini sekarang? Dengan tangan yang menggeletar, Jean-Luc mengangguk, "Buatlah. Tolonglah." Pintu ambulans ditutup perlahan. Semasa ambulans bergerak dari tingkap belakang, Jean-Luc melihat ketua stesen dan pegawainya menunduk sedikit tanda hormat serta kelibat pelajar sekolah dan makcik tadi yang memandang dengan wajah risau. Dalam pemandangan itu, Jean-Luc menemui jawaban kepada teka-teki yang dicarinya. Rupa-rupanya begitu. Inilah sebab mengapa kilang kecil di utara Malaysia itu mampu mencipta teknologi terhebat dunia. Ia bukan sekadar tentang mesin atau data. Ia adalah tentang sesuatu yang tidak boleh ditulis dalam manual operasi persefahaman tanpa kata pemikiran fleksibel yang melangkaui peraturan demi mencari penyelesaian terbaik, dan yang paling penting, hati yang tulus ingin membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Pemandangan penyelamatan nyawa yang biasa tetapi sempurna yang berlaku di sini adalah sumber sebenar kualiti teknologi yang dihasilkan oleh kilang Malaysia tersebut. Ambulans itu tidak membawa mereka ke hospital swasta gergasi, sebaliknya ke sebuah klinik persendirian yang sederhana, namun kemas di pinggir bandar, klinik Dr. Lim. Walaupun bukan bangunan kaca modern, diagnosis Dr. Lim dan kecekapan juru rawatnya tidak kalah dengan mana-mana dokter pakar yang Jean-Luc kenali di Eropah. Claire segera dimasukkan ke bilik rawatan dan diberikan drip IV untuk memulihkan dehidrasi. Jean-Luc dan Leo duduk di ruang menunggu dengan hati yang berdebar. Tidak lama kemudian, "Istri Encik macam mana?" Pintu klinik dibuka perlahan. Yang menjenguk masuk adalah lelaki beruniform kilang yang berada di dalam kereta api tadi. Di sebelahnya berdiri makcik yang memberikan sapu tangan, dan di belakang mereka pelajar sekolah itu turut mengangguk malu. "Kami cuma risau, jadi kami singgah sekejap nak tengok keadaan," kata mereka. Jean-Luc kehilangan kata-kata. Ini mustahil berlaku di Perancis. Tiada orang yang sanggup mengorbankan masa sendiri untuk menjejaki orang asing yang hanya ditemui sepintas lalu di dalam kereta api. Namun wajah mereka tiada sedikit pun rasa ingin menyibuk, hanya ada keprihatinan tulus dan kehangatan manusiawi, apa yang orang sini panggil budi bahasa.
Kira-kira sejam kemudian juru rawat memberitahu bahwa Claire sudah sedar. Jean-Luc bergegas masuk. Walaupun masih lemah, warna darah sudah kembali ke wajah Claire. Dia tersenyum di atas katil. Maaf buat awak risau. Jean-Luc menghela nafas lega dan menggenggam erat tangan istrinya. Setelah semuanya selesai dan mendengar penjelasan lanjut dokter, Lim Jean-Luc berdiri di kaunter pembayaran untuk menghadapi realiti yang paling ditakutinya Bill. Ini adalah negara asing. Mereka tiada insurans tempatan. Di kepalanya bayangan kos perubatan antara bangsa berlegar. Penggunaan ambulans, diagnosis, dokter rawatan, juru rawat ubat-ubatan, dan IV drip. Dia bersedia untuk melihat angka dalam ribuan euro atau ringgit. Berapa saya perlu bayar, tanya Jean-Luc dengan gemetar. Wanita di kaunter itu menyerahkan resit dengan senyuman manis. Oke, sebab encik warga asing tiada subsidi kerajaan, jadi ini charge penuh klinik swasta. Semuanya Rm450 ringo. Maaf, berapa? Jean-Luc meragui pendengarannya. 450 ringgit encik. Lebih kurang 90 euro. Rm450. Salah dengar ke atau tertinggal 10? Tetapi itu bukan kesilapan. Dia merenung resit itu. Rm450 rion. Di Perancis, jika dia ke klinik swasta tanpa kad insurance Carte Vitale atau di Amerika Syarikat kos memanggil ambulans sahaja sudah jauh melebihi jumlah ini. Pada saat itu sesuatu di dalam hati Jean-Luc patah dan runtuh. Air mata mula mengalir dari mata birunya. Itu bukan sekadar air mata lega atau air mata terima kasih. Itu adalah bunyi runtuhnya tembok nilai seorang jurutera elit yang selama ini hanya mempercayai logik dan keuntungan. Di tempat ini menyelamatkan nyawa tidak diperlakukan sebagai komoditi mahal. Pelajar sekolah yang menganggap ilmu pertolongan cemas sebagai tanggung jawab penumpang yang saling membantu tanpa mengira bangsa dan kos rawatan yang sangat tidak masuk akal murahnya. Semuanya wujud atas dasar kemanusiaan yang rasional. Dia teringat mesin MRI bernilai jutaan euro yang dibangunkannya. Kemudian dia membayangkan wajah-wajah pekerja di kilang Malaysia yang membuat komponen injap itu. Akar kepada kesempurnaan kerja mereka bukanlah keuntungan atau efisiensi semata-mata, tetapi keinginan murni untuk memudahkan urusan orang lain. Niat tulus untuk menyumbang kepada sesama manusia. Kehangatan yang membalut kami ini. Rantaian kebaikan yang terlalu betul ini. Inilah rahasia sebenar teknologi mereka. Claire yang berbaring juga menyadari segalanya dan menitiskan air mata. Leo tidak bersuara, hanya memandang ayahnya dengan penuh rasa kagum. Dia dengan cara seorang kanak-kanak faham bahwa orang-orang di negara ini telah melakukan sesuatu yang sangat hebat. Malam itu setelah kembali ke hotel di Pulau Pinang, keluarga Dubois hampir tidak bercakap. Mereka hanya memandang pemandangan lampu malam di seberang selat. Peristiwa hari ini terlalu besar untuk dihadam dengan kata-kata. Claire memecahkan kesunyian. Saya nak tulis semua yang jadi hari ini. Sebagai manusia, saya nak kawan-kawan kita di Perancis tahu apa yang berlaku di sini. Jean-Luc mengangguk perlahan. Ya, saya pun. Sebagai seorang jurutera, ada sesuatu yang saya mesti sampaikan. Sihir yang saya cari selama ini bukan berada dalam mesin di kilang Malaysia. Ia wujud dalam gerabak kereta api itu, di platform station, dan di klinik kecil itu. Mendengar itu, Leo mengangkat muka dan berkata dengan jelas, Papa, bila besar nanti saya nak belajar di Malaysia. Saya tak nak cuma buat mesin hebat. Saya nak jadi macam abang sekolah menengah tadi, orang yang pandai, tapi guna kepandaian untuk tolong orang. Melihat pertumbuhan jiwa anaknya, Jean-Luc dan Claire sekali lagi sebak. Hantaran media sosial Claire menjadi tular dalam sekelip mata. Rakan juru rawat di Perancis komen incroyable. Ini sisi kemanusiaan yang kita dah lama lupa dalam sistem moden kita. Rakan sekerja Jean-Luc pula menulis dengan nada hormat. Mungkin inilah teknologi sebenar yang patut kita belajar dari Asia. Beberapa hari kemudian sebelum pulang ke Perancis, Jean-Luc memegang sebuah cawan tembikar buatan tangan pengrajin tempatan di bilik hotelnya. Bentuknya yang sempurna dan selesa di tangan. Dia menindihkan imej cawan itu dengan pemandangan di dalam kereta api. Kerjasama penumpang yang harmoni, pertimbangan pantas pegawai stesen kilang, komponen yang jitu dan cawan yang indah ini, semuanya bersambung. Bukan demi keuntungan, bukan demi efisiensi, dan bukan untuk balasan. Hanya semata-mata memikirkan penggunanya, meletakkan jiwa ke dalam kerja demi membantu seseorang. Itulah wajah sebenar sistem operasi yang mengagumkan yang mengalir di setiap sudut negara ini. Ada sesuatu yang tidak kena. Segala-galanya terasa salah. Itu adalah tanggapan awal Jean-Luc ketika dia berada dalam jurang prasangka. Namun kini dia memahami ayat itu dengan makna yang berbeza.
Ya, yang salah bukan tempat ini. Yang salah adalah aku yang mengukur dunia hanya dengan satu pembaris bernama data dan logik barat. Sekembalinya ke Perancis, Jean-Luc mengadakan pembentangan di ibu pejabat grup medical. Tajuknya, Sumber Kekuatan Teknologi Malaysia. Tetapi dia tidak bercakap tentang pelaburan mesin atau analisis data. Dia bercakap tentang hubungan hati sesama manusia. Dewan mesyuarat yang mulanya bingung, akhirnya senyap tekun mendengar kisah pelajar sekolah makcik dan doktor klinik desa itu. Perubatan dan teknologi di sana dilihat sebagai hak asasi dan tanggung jawab sosial, bukan komoditi, simpul Jean-Luc. Laporan itu mengubah haluan syarikat. Kita tidak boleh hanya memikirkan teknologi kita, mesti memikirkan manusia di sebalik teknologi itu, umum CEO syarikat. Setahun kemudian, Jean-Luc kembali ke Malaysia. Kali ini bukan sahaja bersama keluarga, tetapi membawa 10 orang rakan sekerja. Mereka melawat kilang, menaiki kereta api ETS yang sama, dan singgah ke klinik Dr. Lim. "Masa tu terima kasih banyak-banyak, Doktor," ucap Jean-Luc. Dr. Lim hanya tersenyum nipis. "Sama-sama, saya cuma buat apa yang patut je." "Apa yang patut?" ulang Jean-Luc. "Di Malaysia, kebaikan adalah perkara yang patut. Dan perkara yang patut inilah yang perlu dipelajari oleh seluruh dunia." Pelajar sekolah yang membantu dulu kini sudah masuk universiti dalam bidang perubatan, berhasrat berbakti di kawasan pedalaman. Leo pula berazam untuk kembali ke sini suatu hari nanti. Jean-Luc mengangguk tenang. Jurutera yang dahulunya hanya percaya pada nombor itu, kini faham bahawa kekuatan sebenar Malaysia tidak terletak pada bangunan pencakar langit atau mesin canggih, tetapi pada jambatan hati yang menghubungkan setiap manusia di tanah bertuah. Tulis ini.